demi debar bukti keabsahan dari tawanan corona. Kau Adiwiyah kekal berdiri di hadapan dengan taruhan nyawa dan rutin bahagia. Hilang lengkap berdiri berperisai barisan harapan, mengharungi cabaran kewajiban tanpa mengharap ujian, hanya amanah yang ditunaikan. Insan tak kenal putus asa, getir payah habis tanpa curiga, panas terik mencari kau lalui tanpa lelah. Hujan ribu kau redah demi nusa dan bangsa. Berat mata yang memandang, berat lagi tubuhmu yang memikul. Ibarat tiada hentinya, tugasmu tidak malah kau isi. Sedangkan kau hakikatnya kira dan berbabati, berperang jemu dan letih agar virus tidak menular lagi, menurunkan angka lagi, namun salah tertinggal. Okey. Apa ni, kira lebih baik daripada yang awal yang mula-mula saya dapat dengar tu, yang mula-mula kan. Saya ada dengar kan hari tu. Dia baca kan, saya ada tengok hari tu awak baca. Yang dia baca tu sajak masa pertandingan masa yang cikgu bagi tu kan. Yang itu sajak anti dadah. Dia punya bunyi dia tu dah berubah. Sebab apa dia? Sebab apa? Shikin? Sorry, Aina. Sebab apa? Mungkin dah cuba untuk suaranya. Ya? Mungkin dah selalu baca. Ya ke? Suaranya dah siap. Yalah, maksudnya yang dah berubah ni sebab apa? Yang mula-mula saya tengok awak baca dia mula-mula awak baca lain tau. Betul kali ni yang saya tengok awak baca lain daripada yang awal, yang masa saya dapat video awak tu daripada Cikgu Shikin. Cuma saya nak tahu kenapa dia jadi berubah. Apa reference awak, apa awak punya rujukan. Pandang rujukan. Banyak belajar juga cikgu. Saya banyak buat latihan di suara saya jadi cikgu orang cakap sikit. Okey. Yang saya bagi Cikgu Shikin yang saya baca tu Cikgu Shikin. Awak ada reference daripada situ Ada. Dan awak ubah sikit mengikut apa yang saya baca tu ke macam mana? Sebab tu dia ada macam berubah lah kan. Jadi itu perkembangan baik lah kan dia cantik lah tu kan. So bunyi dia macam ada yang deklamasi yang orang kata apa, yang menjadi penanda aras kepada deklamator kebangsaan lah kan so itulah gayanya kan. Tapi masih lagi kosong. Siapa nama tadi? Aina. Masih lagi kosong Aina kan. So jiwa pada puisi tu tak ada lagi. Lepas tu kita belum lagi lihat expression pun tak nampak lagi kan dan bacaan masih lagi intonasinya tinggi rendah tu masih lagi mendatar. Nampak mendatar, flat je kan. Benda yang sama je dunia gagam dia kan. Gagam dia, lenggok dia pun sama, nadanya sama kan So dia tak ada pelbagai-bagai dia punya ni. Kita mulakan dengan rangkap pertama. Rangkap pertama tu, aduhai, merekakah yang memanggil namamu ketika amanah dan tanggungjawab bersatu. So situ ada tanda soal. So bila ada tanda soal, dia mesti ada bunyi dia punya pertanyaan. Okay, cuba tengok yang baris yang itu dulu. Baca? Ya. Aduhai, merekakah memanggil namamu
ketika amanah tanggungjawab besar. Okey, kali ni cuba tahan dia. Contohnya ni awak baca macam hari lalu je tau. Tapi kali ni untuk dapatkan perasaan dan jiwa anda bila baca tu kena tahan. Tahan tu dari segi bermain dengan nafas. Kan Contoh, tahan. Dia macam tu. Dia tahan. Macam sesak nafas lah. Tapi dia tak berhenti nafas, dia tahan. Tapi bila anda baca, memang dia agak memenatkan sebab itulah pengorbanan seorang deklamator bila dia nak lenggokkan bacaan tu menjadi lebih menjiwai. Saya ambil jalan pintas untuk macam mana awak untuk cepat menjiwai. Sebab apa, kalau saya bagi yang jalan panjang, ada masa dah suntuk, memang tak dapat. Tapi ni yang paling cepat yang saya boleh bagi kat awak. So kalau awak tarik nafas tu, tarik nafas daripada hidung keluar daripada mulut. Tarik nafas. Kalau dia sebut dia tahan nafas tak? Di situlah mood jiwa tu akan ada bila awak buka dengan respiration. Itu yang paling cepat lah yang saya boleh bagi. Yang paling cepat untuk awak latih untuk dapatkan jiwa tu. Bila awak baca tu nampaklah jiwa tu dengan wajah bila awak nak menahan tu kan. Nafas itu. Dan dia bacaan ini dah tentunya sampai kalau kita tengok aduhai koma kat situ dia tak berhenti tapi dia menurunkan intonasi. Aduhai, merekakah yang memanggil namamu ketika amanah dan tanggungjawab bersatu? Kan ada begitu. Jadi kalau kata satu nafas, awak boleh buat satu nafas, awak try satu nafas, kan? Tapi awak bermain dengan merekakah. Dia bukan merekakah. Dia tak jadi gitu kan? Sebab awak baca mula-mula memang itu intonasinya. Tapi tadi dah ada berubah. Cuma yang ni sekarang ni awak baca gitu. Aduhai. Aduhai ni macam betul ke korang yang sebenarnya contoh itulah yang korang yang sebenarnya yang yang memanggil nama yang memanggil nama dia kan aduhai nama Adiwira tu kan aduhai merekakah yang memanggil namamu ketika amanah merekakah ni siapa merekakah ni rakyat lah kan orang ramai kan yang memanggil nama minta tolong doktor itu visual tu itu nak memahamkan teks. Kalau anda tak faham teks tu jiwa tak masuk kan nak baca puisi tu kosong je aduhai mereka yang memanggil kosong je kan. Biar kalau faham jiwa teks tu kan seolah macam awak visual kan. Bayangkan ketika sibuk orang tengah sakit masuk bilik ICU masuk emergency masuk ini yang kena anda bayangkan sebab tu puisi mesti ada kaitannya dengan visual. Itu saya punya teori kan saya punya pemahaman saya bukan teori pemahaman saya bahawa puisi mestilah dikaitkan dengan visual. Anda bila baca mesti ada visual dalam kepala anda. Kepala Aina tu mesti ada visual dalam fikiran kamu tu ada visual kan kalau tak ada visual dia tak sampai. Jadi aduhai. Berapa ramai yang aduhai yang awak nak beritahu ni? Berapa ramai? Agak-agak lah. Berapa ramai yang awak nak beritahu ni aduhai? Nak beritahu pada dorang ni. Kan? Aduhai. Berapa ramai? Yang ditujukan tu pada siapa aduhai tu? Cuba jawab. Aduhai tu nak ditujukan pada siapa? Kan? Orang-orang kesekitaran yang panggil orang kan jadi begitu ramai orang yang nak anda beritahu tu. Jadi bila begitu ramai pastikan mula-mula tu tangan tu buka. Aduhai, merekakah yang memanggil namamu kan ketika amanah dan tanggungjawab bersatu kan bersatu kan cium satu. So
tak semua perkataan nak digayakan. Kalau semua digayakan, dia jadi macam janggal lah. Sebab apa? Puisi ni dia datang, dia macam air tau. Dia air sungai. Dia bukan air paip. Air sungai. Bayangkan air sungai tu, dia lalu, tiba-tiba dia sangkut kat kayu kejap. Lepas tu dia sangkut kat batu, air tu. Kan? Kemudian bila kalau arus tu lagi kuat, dia akan loncat air tu. Bayangkan sungai tu. Bayangkan sungai tu. Saya nak awak bayangkan sungai. Pernah tengok sungai? Nah. Sungai yang air deras selalu kan. Dia tersangkut dekat batu, tersangkut dekat kayu. Dia melompat pula. Bila dah air tu laju, dia melompat. Yang masa melompat tu nanti masuk rangkap yang seterusnya. Yang akan datang. Yang seterusnya rangkap ketiga atau rangkap keempat. Jadi visualisasi tu sangat penting. Kan? Kalau tak boleh visual benda tu, maksudnya awak baca, awak kosong. Kan? Sebagai juri, saya meletakkan diri saya sebagai juri. Kalau saya tengok awak tak baca, tak ada jiwa, macam benda tu macam tak tersekat-sekat, tak ada lagi satu, bila tak ada synchronize, maksudnya tidak ada keselarian ataupun tidak ada persamaan yang dikeluarkan daripada lidah awak ataupun kata-kata awak dengan gerak awak. Contoh kalau kata saya tunjukkan di situ, di atas, kiri, kan? Kiri, kanan. Itu semua tu nak kena tepat tu. Dan sebutan kiri, di atas, di bawah, mesti sama tu. Dia punya gerak dia, tangan dengan perkataan. Jangan keluarkan di atas. Baru gerak itu kan. Itu lakonan. Kita tak nak pelakon kat sini kita nak cari deklamator. Dan awak dalam ruang deklamasi. Kan, So awak mesti keluarkan daripada ruang lakonan. Jadi lakonan tu mestilah puisi itu mestilah datang sebutan dan kata-kata dan gerak itu selari, sama. Kan menyampah. Kan dia mesti sama, dia real. Dia menyampah kan contoh. Tabik hormat. Dia tak boleh tabik hormatku kepada tak boleh, dia tak boleh datang gerak dulu kemudian baru sebut. Sebab kalau gerak dulu baru sebut tu lakonan. Jadi kita nak datang selari. Tabik hormatku kepada kalian. Tangan kan kalian sekali. Dia sama. Sejarah belakang. Sejarah menulis sejarah. Sejarah ni apa? Bukan sejarah ni ke depan, sejarah semua ke belakang. Kalau letak kata sejarah, kalau letak ke depan, sejarah dia tak kena. Pemaknaan sejarah dengan gerak awak menunjukkan sejarah tu ke depan, tu tak kena. Sebab sejarah tu adalah di belakang. Lalu, ini ilmu yang saya bagi sikit lah kan, yang ada kaitan sebenarnya bila awak baca puisi. Sebab apa? Gerak tu mesti ada kaitan dengan diksi yang nak awak sampaikan, perkataan yang awak nak sampaikan. Kan? Jadi bila sejarah kat sana, kalau dia kata kalian mana? Kalian di depan. Kan? Dia depan. Kita. Kalau kita tu macam mana? Kita kan di sini atau kita di sini? Kitalah. Kan? Kitalah ke atau kitalah? Yang mana satu? Pemahaman tu kan? Kitalah ni yang orang ramai ke kitalah penanam padi-padi hampa ataupun kitalah penanam padi-padi hampa. Yang mana satu? Yang mana kitalah penanam padi-padi hampa. Yang mana satu? Boleh buat pilihan. Saya bagi Chan untuk Aina bagi buat pilihan. Kitalah tangan di depan atau kitalah di sini? Kitalah di sini. Salah. Maksudnya kitalah di depan. Kan? Kitalah penanam. Mengikut konteks ayat itulah. Kadang-kadang dia kena lihat juga macam tu. Tapi lebih kepada kitalah tu tersebut. Kan? Kalau saya, aku, dia kat sini. Kan? Dia sana semua sana. Kan? Boleh setakat ni boleh. Okey, setakat ni boleh. Cantik. Kita tengok yang seterusnya. Terdengar di segenap relung bumi dengan virus menular tidak bersembadan menggegar dunia. Di situ ada titik nota.
saya dengan cikgu hari tu dah edit, dengan cikgu Sikin dah edit benda ni. Kan? Ada nokta kat situ. Terdengar segenap relung bumi. Hari tu ada nokta tak kat situ? Ada. Hari tu ada nota. Okey. Bila atas tu terdengar di segenap relung bumi, virus menular tidak sepadan menggegar dunia. Itu satu ayat. Tetapi pemaknaan besar dia sebab tu dipisahkan barisnya. Bukan sebab nak potong jadi 30. Cikgu Sikin. Bukan nak potong dia jadi 30 tu saya kena potong dia macam itu kan. Jadi kalau kata yang ni terdengar segenap relung bumi, ada maksud dia. Terdengar apa di segenap relung bumi? Apa yang anda dengar yang terdengar relung bumi tu? Itu lepas ni Sikin kena dengan cikgu kena buat pemahaman ni. Terdengar di segenap relung bumi, apa yang didengar? Terdengar di segenap relung bumi. Apa yang didengarkan sebenarnya ni, yang cerita ni ialah berita ke apa kan, apa ni, pesanan-pesanan kan, berapa banyak angka sekarang ini yang dah naik ke angka, dah turun ke angka, berapa ramai yang kena virus ini kan. Itu yang kita kena gambarkan. So apa yang kita gambarkan dalam fikiran kita? Kita gambarkan bahawa kita dengar kat Indonesia pun jadi macam itu. Kita dengar ada yang dekat mana-mana pun ada yang jatuh di tengah jalan, ada yang ambulan lalu depan rumah kita, bunyi saja, kat sebelah jiran pun ada, mana-mana pun ada, semua dengar kan. Jadi benda tu dah jadi macam huru-hara kan, dah macam satu benda yang mengancam kita. Jadi benda tu nak kena memang terdengar suara, bila terdengar tu macam panik lah. Muka mesti macam panik, muka macam cemas, muka macam resah kan. Terdengar di segenap relung bumi. Perkataan suku kata tu pun boleh dijadikan sebagai bagaimana nak letakkan intonasi dan nada itu bergaya kan. Bagaimana kita bijaksana menggayakan dia kan? Bukan dengan memanjangkan perkataan. Contoh, terdengar kan. Ada kadang-kadang kalau sekolah terdengar di segenap relung bumi kan. Biasa kan kita dengar orang baca puisi macam itu. Kita dah tak baca puisi macam itu, kita nak ubah dah. Rasa benda ni cikgu Sikin dah maklum masa bengkel hari tu kan. Jadi kita tak baca begitu. Jadi kita baca dengan mengikut ejaan. Terdengar. Kalau kita dengar tu letak r ya boleh. Terdengar. Dia boleh jadi macam itu, dipanjang terdengar. Jadi terdengar di segenap relung bumi, virus menular tidak bersempadan menggegar dunia. Gerak nafas kehidupan berhalangan, terkurung sengsara. Okey, dunia mati dekat situ, dapatkan gaya yang baru dalam masa lebih kurang dalam 1 ke 3 saat. Bila titik tu berartinya 3 second ialah nafas terhenti, seketika tarik nafas baru, sampaikan dengan penuh perasaan. Gerak nafas kehidupan berhalangan, berhalangan, terkurung sengsara. Kan? Mainkan dengan suku kata sengsara. Itu yang membuatkan jadi ni. Tiba-tiba katalah satu nafas baca. Gerak nafas kehidupan berhalangan, terkurung sengsara. Kan? Dia kan bunyi dia kan lain kan. Dia punya tu kan dan nampak macam memanggil penonton begitu kan. Memberikan penonton satu tarikan. Betul tak? Cik Syarin, kalau macam dia kan ada nokta rangkap satu tu, dia nokta 2 kali tu kan? Bermaksud bila dia nokta tu, lepas tu dia nak sambung ayat seterusnya tu, dia kena sesuatu yang macam dia macam gap sekejap 3 saat tu, lepas tu dia buat yang macam seolah-olah macam sesuatu yang barulah. Okey. Mimik muka berubah. Mimik Dia muka. akan pergi pada mimik muka. Mimik muka akan berubah.
Kan muka akan berubah sebab ni konteks penekanan dalam bait ni kan dia kata di situ, terdengar di segenap relung bumi virus menular tidak bersempadan menggegar dunia. Muka berubah, gerak nafas kehidupan berhalangan, terkurung sengsara pun boleh juga. Sengsara tu perasaan tu ada puisi. Kerana dia begitu. Dia boleh jadi begitu. Bukan begitu. Dia boleh jadi begitu dan boleh jadi apa saja yang awak rasa, yang atau cikgu mungkin rasa betul gitu kan. Tapi dalam hal ini kita dah pisahkan, menggegar dunia. Gerak nafas kan, ataupun gerak nafas dia gitu kan, ataupun gerak nafas kan. Sebab kita nak ambilkan mood tu, mood yang untuk bait yang seterusnya. 3 saat. 3 saat itu diberi satu nafas baru dan kemudian dilafazkan dengan penuh energetik kan, yang penuh jiwa kan. Jadi matikan di situ, sengsara. 3 second lagi untuk rangkap yang seterusnya. Kan? So anda ada masa, jangan bergelojoh, bergolot kan? Untuk menghabiskan semua baik-baik. Jangan bergolot. Berapa masa cikgu? Keseluruhan? Dalam berapa Aina? 3 hingga 5 Ya. Itulah. Itu standard. Berapa? Itu memang standard. 3 kali. Berapa 3 minit ke 5 minit. Paling panjang berapa ni? 3 5. Paling panjang 5. Paling banyak 5. Ada 3 hingga 5 kan? Standard 3 ke 5 minit. Standard. So saya jangkakan bila Aina membaca dengan keadaan tidak bergolot dan kemudian bermain dengan pernafasan, maka dia akan berakhir dalam 4 minit lebih itu. Saya jangkakan begitulah dengan puisi sepanjang ini. Saya melihat gitulah. Itu belum lagi baris dia tu yang secara landscape itu ataupun secara melintang itu dia tak panjang sangat. Dia ada paling panjang pun saya ingat kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kataan satu baris. Yang lain semua kurang daripada tu kan. Biasa kalau ada tema kebangsaan yang panjang melintang tu ialah 12 baris. Tapi sekarang dia pendekkan dia jadi satu muka surat saja. Jadi okey, dulu saya masa bertanding 2 muka surat. So kebanyakannya purata 9 ke 12 baris. Dia punya tentang kan jadi panjang puisinya. Okey, kita cuba yang rangkap pertama sekali lalu. Aina. Nanti Aina berlatihlah. Aina dah take note benda tu. So cikgu pun dah faham. So artinya nanti kemudian berlatihlah kemudiannya dan kemudian persembahkanlah kepada saya untuk saya menilainya. Kan Tanda Aina dekat kertas-kertas awak tu. Ya betul. Kena tandakan apa yang saya katakan tadi. Kan kemudian terkurung ataupun saya komen je sekali lalu apa yang anda kena buat. Okey, lepas tu baru anda baca semula. Mereka hidup ketakutan, hilang pertimbangan. Mereka tu sebenarnya ejaan itu saya pun dah silap, lepas tu letak huruf besar kat situ. Kan mereka hidup ketakutan, hilang pertimbangan. Corona terus bertebaran, uji rongga acap kali dilakukan. Uji rongga ni sebenarnya 2 perkataan yang terpisah. Dia bukan tercantum. Jadi kena hati-hati, jangan disabut seperti tercantum. Jadi artinya saya pun kadang tersasul. Mereka hidup ketakutan, hilang pertimbangan. Corona terus bertebaran. Uji rongga acap kali dilakukan. Demi debar bukti keabsahan dari tawanan corona. Ini semua penekanan-penekanan memberatkan semua diksi-diksi yang disebut. Dia tidak semudah untuk disebut, tetapi harus diberatkan diksi itu dengan visual, dengan perasaan dan dengan emosi. Lagi kuat emosi tu, lagi nampaklah penghayatan tu. Kalau kata kita tak beratkan emosi tu, dia jangan beratkan dari segi suara tinggi.
Kan? Dia beratkan jiwa tu. Kan? Menahan tadi saya cakap tadi, menahan tadi. Macam saya baca tadi, dia menahan. Itu sebenarnya tips untuk jadi juara. Kan? Kebanyakan juara dia kata tenang. Sebenarnya ketenangan tu datang apabila latihan tu dibuat secara konsisten dan kemudian latihan tu menjadikan dia biasa. Bila biasa, baru datang tenang. Tak kira lah walaupun benda tu kau adiwira yang kekal berdiri di saf hadapan dengan taruhan nyawa dan rutin bahagia, hilang lengkap berdiri berperisai di barisan hadapan mengarungi cabaran kewajipan. Memang dia langgar semua sekali. Lepas tu dia rasa macam benda tu penonton tengok memang seronok, tapi langgar semua jedah dan melanggar semua pemanaan. Bahagia pun dah tak ada rupa wajah gembira, semua muka spesen, satu pattern je. Kalau tak nak, kita tak nak muka yang terkejut je dia baca. Muka satu muka je. Kan dah tak nampak dah. Kalau yang bahagia pun bahagia pun marah. Kalau boleh bahagia tu jangan marah. Bahagia tu muka senyum. Bahagia. Senyum tu pun nak kena tahu juga. Ada muka senyum. Cuba Aina senyum. Buka lagi senyum tu. Senyum tu kena tahu tau dekat mana awak nak tarikkan awak punya struktur muka ni supaya senyum tu tak nampak sedih. Ataupun senyum tu tak sampai pun jiwa senyum tu kan. Muka senyum tu tak sampai matlamat dia. Bahagia yang macam mana ni? Yang dikatakan rutin bahagia. Awak tahu tak adiwira ni dia ada rutin bahagia dia. Apa rutin bahagia adiwira ni? Kan, dah tentulah rutin bahagia dia adalah bersama isteri dia, bersama anak dia, bahagia betul. Makan sedap-sedap bini dia masak, makan sedap-sedap mak dia masak, makan sedap-sedap ayah dia belikan KFC. Tapi tak sempat. Jadi bahagia dia nak gambarkan macam mana? Rutin bahagia, badan ni struktur semua naik, bahagia, rutin tu ada jadual kehidupan, rutin bahagia gerakkan ni, bahagia kan nampak cantik. Dia gerak tu. Main bahu tu kan gerak. Kaki dia memang tak boleh gerak. Kan dia memang step dia kat situ kecuali anda cakap setapak derap ini melangkah. Kalau setapak derap ini melangkah, boleh letaklah setapak je kat depan. Dia tak cakap 2 tapak, 3 tapak kan. Dia setapak je. Boleh saja angkat kaki ke depan setapak. Tapi kena tak dengan puisi? Tak kena. Tak kena tak payahlah dia angkat kaki. Atau bergerak-gerak kaki. Yang ni lah yang badan ni daripada paras pinggang sampailah ke atas. Gunakanlah anatomi anda semua ni. Bergeraklah semua. Ini semua ni kepala awak tengok kiri dan kanan. Tak ada tangan yang kiri, kepala pun boleh kiri, boleh kanan. Okey? Kita bawa rangkap yang kedua. Keabsahan tadi awak dah faham keabsahan perkataan yang barulah kita sebenarnya perkataan ini mungkin dah lama tapi baru dinaikkan. Lantaklah dia nak letak apa dia punya ni kan, maksud dia politik ke apa ke kan. Debar bukti keabsahan dari tawanan corona. Yalah, kita uji tadi kan, nak tahu betul sah lah benda tu kan yang bahawa ada positif atau negatif gitu kan dia punya tu. Tu jelas lah pemanaan dia. Kau adiwira yang cekal berdiri di saf hadapan dengan taruhan nyawa dan rutin bahagia. Hilang. Ini memang cabaran sikit nak sebut ini. Betul tak? Betul tak? Ini ada cabaran sikit sebab tiba-tiba koma lepas tu dia dihilang kat situ kan. Okey, kita kena faham maksud dia. Kalau tak faham tu yang jadi susah. Okey, kau adiwira yang cekal berdiri di saf hadapan dengan taruhan nyawa dan rutin bahagia. Sebab tu saya suruh senyum. Sebab bila hilang, muka tu terus tiba-tiba berubah lah. Hilang. Tengok kiri kanan. Ada 3 saat tadi saya cakap tadi. Tengok kiri kanan, hilang. Rutin bahagia, hilang. Berubah. Muka mencari. Kan, macam itu. Tadi bahagia senyum. Kan, hilang muka berubah. Hilang sekelip mata. Kita nak cakap sekelip mata tapi panjang sangat untuk diksi. Kan, kita nak sampaikan dia hilang sekelip mata. Tak payahlah, ada klise sangat bunyi dia. Hilang, bila sebagai deklamator sebut hilang je, dia macam hilang macam magic tau.
semua hilang serta-merta, automatik, terus tiba-tiba kan dia hilang. Tapi kita lah yang nyampaikan tu kan. Orang yang membaca tu mungkin dia tahulah, faham, hilang, memang hilang kan. Vanish kan, kalau dalam bahasa English literature tu dia gantikan dengan vanish kan, hilang, vanish kan. Lengkap berdiri berperisai di barisan hadapan. Lengkap berdiri berperisai di barisan hadapan. Ni biasalah maknaan biasa. Ni awak nak beritahu sebenarnya ni awak punya ni, siapa ni, awak punya ni kan, lengkap berdiri berperisai di hadapan ialah adiwira-adiwira tu lah kan, yang bertugas tu, yang pakai baju siap dengan PPE apa semua tu kan. Okey, mengharungi cabaran kewajipan. Ni biasa. Tanpa mengharap pujian, hanya amanah yang ditunaikan. Ini dah mula rasa macam hanya amanah yang ditunaikan. Kan ini dah loton lah. Kau adiwira yang cekal berdiri di saf hadapan dengan taruhan nyawa. Jangan cambung dengan dia. Dengan ni semua kata-kata hubung ni, jangan kalau boleh elakkan daripada dibaca tanpa hela nafas. Hela nafas ni maksudnya melarikan nafas lebih kurang dalam 1 second kan, 1 second je. Dengan taruhan, dia mesti dengan dan rutin bahagia, sebab dia akan memberi awak rasa macam takkan lupa satu hal. Kalau kita kena hafal, wajib hafal, dia tak akan beri awak rasa macam akan jadi lupa. Sebab apa? Dan tu dia akan buatkan awak akan mengingatkan apakah perkataan seterusnya. Sebab apa? Kata hubung ni lah yang menyelamatkan untuk kita tidak langgar semua sekali dan sampai kita boleh lupa apa perkataan yang seterusnya. Dan tu juga memisahkan dua objek yang berbeza ataupun dua pemaknaan yang berbeza. Dengan lain cerita dia kan, dan apa, citra dan warna kan lain dia punya ni kan, makna dia. Jadi dia memisahkan yang itu, jangan dilanggar. Kalau dilanggar dia jadi macam ni. Kau adiwira yang cekal berdiri di saf hadapan dengan taruhan nyawa dan rutin bahagia. Dia langgar, dia tak ada, jadi mendata. Flat. Betul tak? Awak dengar gitu kan, dia mendata walaupun dia satu nafas kan. Tapi kalau awak bermain dengan dan tadi, anda boleh turunkan intonasi dan kemudian boleh bermain dengan nada kan. Contoh, mereka hidup ketakutan, kau adiwira yang cekal berdiri di saf hadapan dengan taruhan nyawa. Masa ni lah awak dah boleh bermain dengan nada yang berbeza kan. Kalau tak tadi atas dia menata, kau adiwira yang cekal berdiri di saf hadapan dengan bermain dengan ubah perasaan itu. Itulah permainan deklamator yang baik, iaitu dia boleh bermain dengan perubahan emosi itu kan. Tiba-tiba pula dengan taruhan nyawa dan rutin bahagia hilang. Itu dia hilang, dia macam itu. Kalau awak baca, saya ingat awak tak macam orang lain baca, saya rasa. Kalau itu cara awak baca, cara awak menghadam puisi itu dan melontarkan puisi itu, dan pastinya ia akan jadi lain daripada yang lain. Nak jadi juara mesti jadi lain daripada yang lain. Kalau tak lain daripada yang lain dan kemudian dia dan tak banyak membuat kesilapan, maka dialah juara. Kan gitu. Itu rangkap yang seterusnya. Lengkap berdiri berperisai di hadapan mengharungi cabaran kewajipan tanpa. Ni semua pun kata-kata yang perlu sebagai kata hubung lah tanpa mengharap pujian, hanya amanah yang ditunaikan. Insan yang tidak kenal putus asa, insan yang tidak kenal dan tidak. Sebab tu saya tak berapa berminat sangat kalau kita nak gunakan perkataan tak.
Sebab untuk puisi-puisi yang untuk dibuat deklamasi kalau lebih baik kalau kita buat ejaan tu penuh gitu kan. Supaya boleh bermain dengan suku kata dan deklamator akan jadi bijak bila bermain dengan suku kata. Kan dia akan jadi bijak sebab ada deklamator yang tak berapa bijak, jadi dia langgar, jadi dia kadang-kadang dia tak membawa makna pun. Kan sebab insan yang tidak kenal perkataan tidak ni pun dia ada kekuatan dia kan insan yang tidak maksudnya aku bukan jenis orang yang tak putus asa. Itu perkataan tidak tu maksudnya menafikan satu diksi penafian. Tu cerita dia kan, dia menafikan bahawa aku adalah orang yang tak kenal putus asa kan. Ataupun di mereka ni Adiwira adalah orang yang tak kenal putus asa kan. Insan yang tidak kenal putus asa, getir, payah, ditepis tanpa curiga. Kan dia mesti gitu. Dia curiga kan tanpa muka sinis, curiga. Cik kan? Dia mesti gitu. Dia mesti ada main macam itu. Barulah cantik. Kalau dia keras jadi pidato. Tanpa curiga. Kan puisi ni dia lembut, dia ada nilai estetika kan bila kita buat gerak tu tanpa curiga, berputar kan dia tak ada berputar roda. Itu kan tu banyak pidato berputar kita tak main mana-mana ni. Lepas tu bijaksana, yang bijaksana kan orang bijaksana kan, yang bijaksana kan. Kalau cikgu ni tak maaf lah cikgu, ni saja je. Kalau cikgu tu dia tak ada pergi mana-mana, dia tak ada dapat input tu, dia akan kekal lah macam cikgu saya. Sampai 30 tahun dia ajar anak macam mana kau cakap bijaksana, macam ni lah dia. Bijaksana kan, dia macam itu. Bijaksana tak payah disebut pun dengan yang ini kan. Malah dia boleh juga digayakan dengan mimik muka kan. Ataupun dengan gaya. Contohnya kalau kata bijaksana, okey, dia boleh jadi bijaksana. Tenang je sebab apa puisi dia gitu. Bijak. Dia memang di atas, dia tak boleh bijak tu di bawah. Dia bijak tu di atas. Bijaksana. Kan? Sana tunjuk tangan gini pun boleh. Kan? Dengan tangan gini kan. Bijaksana. Sekali kan pun boleh juga. Kenapa dia mesti nak gini? Sedangkan bijak tu memang datangnya dari sini kan, kita nak tunjukkan dia aku bijak, aku memang bijak, jadilah budak yang bijak. Kan ini klise tapi bijak sana bijak sana mesti sananya, dia tak akan kat sini. Bijak sini je, anda perlu bijak di sini. Kan itu saja kita kongsikan yang itu sebab cikgu saya beritahu kan. Ini cikgu saya yang lain lah. Okey, betul juga kata dia kan, kenapa nak bijak di sini kan, mesti bijak di sana, jadi mestilah bijaksana kan. Betul, apa salahnya kan, kenapa mesti nak bijaksana kan, tak kena Aina. Tapi jangan ajar cikgu pula lepas tu. Kalau tiba cikgu awak ajar gini-gini, awak ajar kat cikgu pula, cikgu salah cikgu, bijak sini cikgu, bukan bijaksana sana cikgu kan. Ada sana bijaksana pula cikgu ajar, marah cikgu, kecil hati cikgu kan. Okey, lepas tu getir payah tepis capai curiga, panas, rasakan panas terik mentari kau lalu tanpa lelah. Aina, pergi cari tempat panas esok. Baca puisi kat atas bawah tempat panas tu. Panas terik. Kat sana hujan ke panas kat Batu Pahat? Hujan. Tunggu panas kalau sempat pergi di kat mana baca puisi tengah panas, bawa awak tahu rasa panas terik tu macam mana. Awak pernah rasa panas terik awak Puteri Lilin? Tak. Pernah. Bukan Puteri Lilin okey. Jadi kalau kata pernah rasa, awak pergi je kat tempat panas, baca puisi, rasakan panas terik tu. Panas terik tu boleh rasa susah. Panas terik mentari kau lalui tanpa lelah. Panas terik mentari tu saya faham. Siapa yang tulis ni? Panas terik mentari ni siapa tulis?
Siapa tulis panas terik ni? Perkataan panas terik ni siapa tulis? Cikgu Cikgu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Aina. No. Aina tak? Aina tulis panas terik mentari kau lalui tanpa lelah. Siapa tulis? Aina tulis. Aina tulis. Nah. Panas terik mentari. Awak punya perkataan ni besar makna dia tau. Dia bukan panas terik mentari yang panas tu kan? Betul tak? Yang awak tulis panas terik mentari ni panas terik bawah panas ke? Tak kan? Tak kan? Dia maksud dia lebih besar daripada itu. Iaitu panas terik mentari kau lalui tanpa lelah. Maksudnya kesusahan, kepayahan, rintangan, apa semua berada dalam diksi ini. Panas terik mentari. Tiga perkataan ni membawa pemaknaan yang banyak. Jadi kena berat ni. Panas terik mentari kau lalui tanpa lelah. Jangan lelah. Dia tak nak. Lelah sekali je. Lelah. Jangan lelah. Tak nak. Lepas tu dah panas terik, masuk hujan ribut pula. Dah panas terik, masuk hujan ribut pula. Hujan ribut pun sama. Kalau hujan esok, duduklah bawah hujan tu, lepas tu makan Panadol lah. Hujan ribut. Awak rasa kan hujan ribut tu macam pernah rasa hari tu hujan ribut kat Batu Pahat kan? Sampai banjir. Nampak hujan dia. Nampak hujan ribut tu, nampak. Masa hujan ribut tu nampak. Nampak. Awak dapat feel tu. Awak feelkan lah keadaan tu macam mana dia orang ni duduk dekat tu kan. Dalam video pun ada tunjuk kan. Dia duduk dengan payung terbang apa semua kan. Hujan ribut. Berapa susahnya dia. Dan hujan ribut tu bukan bermakna hujan ribut yang dimaksudkan secara fizikal, hujan ribut tu. Sebenarnya itulah rintangan dia. Kesusahan, kepayahan, kesedihan, semua berada di dalam hujan ribut. Kan? Kalau tajuk dia hujan ribut pun boleh ditukar juga kalau nak. Tak ada, saya gurau. Dah hantar ya ibu? Dah hantar kan? Puisi ni. Hantar pada siapa? Tandingan ni? Puisi ni dah belum lagi. Okey. Belum. Sebab apa sebenarnya kalau ikutkan tajuk tu memang klise, adiwira pejuang negara biasa saja. Banyak tajuk yang begini. Tapi kalau kita boleh nak ubahkan dia boleh jadi hujan ribut pun boleh juga kan. Tapi tak apalah. Kita tak payah tukar lah. Kita teruskan je pada adiwira pejuang negara tu. Macam sedap juga kan. Lepas tu berperang tanpa jemu. Terima kasih adiwira Aina Temanya tema dia terima kasih adiwira kan tema dia. Terima kasih adiwira tema dia. Okey, dah betul lah puisi ni. Kan? Boleh lah adiwira pejuang negara dia punya tajuk. Dia tak semestinya tajuk tu terima kasih. Kan? Isi dia tu dah menunjukkan terima kasih. Sebab terima kasih perwira tu, tema tu menunjukkan bahawa kita nak angkat adiwira. Kan? Kita nak bagi dia semangat, kita nak bagi dia pujian, kita nak bagi dia dah kena lah tu. Kan? Puisi ni dah kena. Yang penting isi dalamnya. Tajuknya tak tahu betul. Tajuknya kalau kalau tajuk dia baju PPE pun boleh juga kan kalau nak letak kan. Tapi isi dia macam tu lah. Contoh kan. Jadi apalah dah okey tu. Ibarat boneka yang tiada ertinya, tugasmu tidak dipeduli, malah kau dicaci. Sedang kau hakikatnya, ni tak ada titik betul tak? Tak sedangkan kau hakikatnya wira dan wirawati. Tak ada titik. Tak apalah, tak ada titik, dia boleh apa saja kan. Dia boleh apa saja. Sebab apa titik tak ada. Lepas tu masuk part yang berperang tanpa jemu apa semua ni, satu nafas. Kira ibarat boneka yang tak ada erti ni, boleh main satu nafas,
apa ni, kalau berhenti memang wajib berhenti lah kat situ kan? Sebab dia dah mulakan dengan perkataan huruf besar kat situ, dia tetap akan jadi satu dua makna yang berbeza, tapi yang atas tu dia akan jadi makna-makna yang berbeza, 3 makna. Ibarat boneka yang tiada artinya, ini satu makna. Tugasmu tidak peduli malah kau dicaci, satu makna. Sedangkan kau hakikatnya wira dan wirawati, satu makna. Kemudian relax, 3 saat sikit lagi, berperang tanpa jemu dan letih agar biru. Okay? Ibarat boneka yang tiada artinya. Boneka ni Aina tulis ni. Ibarat boneka yang tiada artinya. Boneka tu dia macam apa dia, mengikut arahan je lah betul. Mengikut arahan, ikut saja yang tiada artinya. Yang tiada artinya siapa yang menganggap tiada artinya? Orang luar pandang. Orang luar menganggap dia tiada artinya. Jadi ibarat boneka yang tiada artinya. Macam mana nak sampaikan supaya yang itu adalah orang memberitahu orang luar tu, yang beritahu bahawa kau ni macam boneka je, ataupun kau banyak benda pun orang buat tak tahu je apa yang kau buat ni sebenarnya. Tak ada penghargaan langsung kan, tak ada apresiasi, tak ada appreciation langsung untuk kau orang ni semua kan. Macam itulah pemaknaan dia yang saya faham lah puisi awak tulis ni kan. Ibarat boneka yang tiada artinya, tugasmu tidak dipeduli malah kau dicaci kan. Yang ni kena tegas sikit lah. Boleh tak kita pegang pegang satu klimaks. Kita pegang satu klimaks lah daripada banyak-banyak baris ni. Kita pegang satu klimaks Saya ingat yang ni boleh pegang satu klimaks. Kalau dia orang awak ambil yang rangkap 1, 2, 3, 4, 5 bait yang kelima. Kalau dalam sastra awak tahu kan, cikgu dah ajar. Sastra kalau rangkap dinamakan sebagai puisi adalah bait. Serangan. Kalau karangan dia jadi apa? Perengan. Betul. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tu awak kena attack ni satu nafas, kena bagi boom dia atau sampai habis. Okey, contoh. Kita ambil daripada mood yang di atas. Insan yang mood yang rangkap keempat Inilah klimaks dia yang awak nak. Bam dia. Sebab apa? Dalam puisi dia memang ada satu dinamakan apa ni, kalau dalam bahasa ni extravaganza. Pernah tengok cerita extravaganza? Pernah. Yang penyanyi tu kan, yang komen siapa tu yang Indonesia tu? Siapa? Itu Sendang. Etis Korea Endang. Dia cakap tembakan. Ni tembakan dia. Ni nak tembak dia. Okey. Insan yang tidak kenal putus asa, getir payah ditepis tanpa curiga, panas terik mentari kau lalui tanpa lelah. Hujan ribut kau redah demi nusa dan bangsa. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Ibarat boneka yang tiada artinya, tugasmu tidak dipeduli, malah kau dicaci. Sedangkan kau hakikatnya wira dan wirawati, berperang tanpa jemu dan letih agar virus tidak menular lagi. Meluruskan lengkungan. Cikgu, lengkungan ke lengkungan cikgu? Lengkungan ke lengkungan? Cikgu tahu tak? Saya dah tak ingat lah bahasa ni. Sebab bahasa sastra saya main langgar je. Kalau bahasa tu, lengkungan ke lengkungan? Lengkungan. Lengkungan. Lengkungan lah. Meluruskan lengkungan kan? Lengkungan. Lengkungan lain lengkung, melengkung. Lengkung. Lengkungan. Lengkungan. Cikgu cek balik cikgu. Boleh cikgu? Tak tolong saya. Boleh. Bagus untuk saya juga. Saya bukan gerti sangat dia nyebutnya ni kan. Tanya orang juga kan. Tapi nanti cikgu tanya guru bahasa. Tanya lengkungan tu macam cikgu guru bahasa saya guru bahasa tapi yang spicy lah. Okey, tak apa. Saya faham. Saya faham. Okey, tak apa. Cikgu cek balik yang lengkungan supaya sebutan dia tepat. Nanti cikgu beritahu saya tau. Kongsi dengan saya.
Boleh. Saya pun tak tahu. Saya membedal je tu dengan lengkungan. Tapi yang saya tahu yang saya tahu dia orang sebut kat TV macam yang dia kata apa, meluruskan apa lengkungan kan. Ada kan dia kata lengkungan kan, curve. To straighten the curve kan, gitu kan bunyi dia kan. Cikgu check balik lengkungan tu. Menurut Aina tahu tak Aina yang sebutan lengkungan atau lengkungan? Lengkungan atau lengkungan? Tak pasti. Tak pasti. Okey, tak pasti. Cikgu tolong pastikan nanti. Baik, terima kasih. Menurunkan angka jangkitan namun disalahkan. Itu tadi satu nafas Aina. Aina kena pergi betul-betul, ini memang cabaran satu nafas. Ibarat boneka yang tiada artinya, tugasmu tidak mana awak nak curi saya tak tahu, tapi awak kena dapatkan di satu nafas. Ibarat boneka yang tiada artinya, tugasmu tidak dipeduli, malah kau dicaci. Kau dicaci. Jangan panjang sangat kau tu Kau dicaci, sedang kau hakikatnya wira dan wirawati, berperang tanpa jemu dan letih agar virus tidak menular lagi. Meluruskan lengkungan, menurunkan angka jangkitan, namun disalah ertikan. Itu dia. Attack dia, tembakan kat situ. So awak kena pergi tembakan kat situ. So momentum dia naik daripada insan. Yang rangkap yang keempat. Rangkap keempat tu momentum untuk anda pergi kepada satu nafas dengan tembakan tu. Dan pastikan jangan langgar jeda-jeda tu. Tadi saya pun ada langgar agak tu. Dan letih agar virus tidak menular lagi. Meluruskan lengkungan, menurunkan angka jangkitan, namun disalah ertikan. Ada itu. Kan? Karin, lengkungan ni tak wujud tau. Perkataan tu? Dia lengkung. KU. Dia KU cikgu betulkan cikgu. Ejaan tu dan maksud dia ialah memang lengkungan lah. Lengkungan kalau tu maksudnya meluruskan macam benda yang cantik. Sama dah lengkungan dengan graf kan. Graf tu melengkung, dia luruskan lengkungan. So minta tolong cikgu, terima kasih share. Itu saya pun tak check tengok buka kamus ni. Walaupun kamus sebelah je ni. Lambat-lambat macam kamus ada. Bahasa Jawa pun ada. Biasalah tu. Kamu bahasa Jawa pun saya ada tu kan. Habis tu kalau macam so ejaan ni tadi yang 5 ni dia kena lengkungan. KU lengkungan. LENGKUNGAN. Okey. Karin, apa cikgu kalau macam yang kelima ni dia macam dia kena kat sini kan dia macam climax dia kan. Jadi dia memang kat sini dia macam nafas dia tu memang macam perlukan nafasan yang banyak kan macam kan. Betul. Memang pernafasan yang banyak kan. Nak bantu dia macam supaya tak nampak dia macam bengah sangat. Itu nak bengah sangat. Cuba baca waktu baring. Betul. Untuk pernafasan yang supaya tak bengah, anda kena train bacaan rangkap ini sewaktu anda berbaring dan pegangkan anda punya kedua tapak tangan tu di bawah antara pusat dengan anda punya diaphragm. Sini. Dia pegang kalau dia ni kalau orang perut buncit dengan saya ni memang dia boleh nampak. Kalau bergerak pada pernafasan tu. Kalau yang gaping dia susah sikit nak nampak. Kan? Dia kena letakkan dia betul-betul dekat ni, rasakan di situ dan kemudian baring, pastikan flat, baring dan kemudian anda baca ayat tu satu begitulah, menggayakan dia sekali dengan satu nafas. Kan ibarat boneka yang tiada artinya, tugasmu tidak dipeduli malah kau dicaci, sedangkan kau hakikatnya wira dan
Wirawati berperang tanpa jemu dan letih agar virus tidak menular lagi, meluruskan lengkungan, menurunkan angka jangkitan, namun disalah ertikan. Itu. Dan kemudian tutuplah. Terima kasih Adiwira Negara. Pengorbananmu tidak ternilai harganya. Semoga kau terus dirahmati Yang Esa. Jasamu terpahat dalam lipatan sejarah. Belakang sejarah, jangan depan. Ataupun tak ada gaya langsung kan, tak cantik lah kan? Dalam lipatan sinilah melipat kan, dalam lipatan sejarah kan, dalam lipatan lipat kan. Angkat tangan besar sikit, kena luas sikit kan? Dalam lipatan sejarah kan, dan sejarah sebagai pejuang yang tidak pernah mengaku kalah. Kalah jangan letakkan ke bawah. Sebab apa? Dia tak pernah mengaku kalah tu bukan maksud dia kalah. Kalah kan macam kalah. Kalah kan, dia tak nak. Dia kalah tu sebenarnya menang kan, yang tidak mengaku kalah. Kan, menang. Jangan salah gaya tau. Yang tidak menang ni, menang. Tu. Tak boleh aku kalah. Engkau lah point, jangan tunjuk jari ni lagi. Ni jangan tunjuk ni untuk sana dengan sini boleh lah, atas bawah boleh tunjuk pakai ni. Tapi untuk tunjuk engkau lah mesti guna ibu jari ni. Dua, engkau lah. Kan Ni jabur jari ni, engkau lah. Ramai kan? Bukan dia seorang je. Kan? Ramai Adiwira. Engkaulah Adiwira Negara. Kan? Ini klise lah saya bagi satu untuk budak sekolah. Cuba nampak sekolah. Sekarang aku nampak macam, lebih sangat pula. Tapi kalau nak kebangsaan, dia macam, engkaulah Adiwira Negara. Gitu je dengan muka sekali. Muka senyum lah. Jangan Adiwira tu muka garang. Adiwira Negara. Nampak tak? Aina punya muka ada senyum, ada sedih, ada macam bergeram, ada yang macam marah, ada yang rupa menyeru, ada rupa yang menyindir. Semua muka ada. So macam mana nak buat muka tu? Ni, kening ni ada. Ini semua structure kena ni. Sebab tu kena kenal kita punya anatomi diri sendiri. Yang mana yang bila kita senyum, tengok kat cermin. Senyum Ada yang muka buat senyum, tapi dia muka dia sedih. Sebab apa? Dia salah naikkan. Dia punya ni, salah rupa. Jadi kadang orang boleh tersalah anggap. Ada, betul tak cikgu Ada. Kan? Dia ni nangis ke sedih? Kan? Ada dia nangis. Lupa muka senyum. Nangis. Senyum. Kan? Tak kena. Jadi, kena fahamkan sendiri struktur muka ni, macam mana yang muka ni nampak garang. Kan? Kalau boleh hari tu, jangan pakai cermin mata lah. Supaya nampak jelas orang punya lirik mata awak. Kan? Macam mana awak merenung di hadapan kamera, awak kena rakam kan? Renung betul-betul tepat pada lensa kamera. Maksudnya kalau awak sebut pun di bulan, mata awak tetap dekat kamera. Dia tak boleh, kalau nak sebut nak tengok bulan juga, masa mula-mula, di bulan tetap pandang penonton. Di bulan tetap pandang penonton. Di sinilah, tak payah sebut tu ikut sampai habis. Di sinilah bulan, nama, inilah, apalah, ni, sampai habis tak tengok penonton. Tak boleh. Dia satu kali tu yang pertama, gerak yang pertama tu tak apa, ikut. Kemudian patah ke penonton wajah. Gerak tangan tak apa. Di bulan inilah, muka penonton kat kamera. Di bulan inilah cincin. Tengok kat kamera, tak tengok pun, tapi tengok sekali je.
cincin. Inilah cincin, kan? Tak ada latih tunjuk pun. Dia nak tunjuk boleh, tapi tengok penonton. Inilah cincin. Berapa nak tunjuk kalau dah tunjuk ini? Berapa banyak kali nak ditunjukkan? Tunjuk je ni. Inilah. Tengok penonton. Inilah. Awak nampak tak penonton? Saya tak payah beritahu penonton tunjuk ni. Tak payah. Saya tunjuk, tengok kat sini. Inilah cincin untuk aku meminang kamu. Contoh. Contoh. Kan, betul tak? Tak payah kita nak tengok benda tu lama. Inilah cincin untuk aku meminang kamu. Tak tengok penonton pun. Dan cincin ini dibuat daripada emas yang ku beli begitu mahal untuk kamu. Itu apa namanya? Itulah lakonan. Dia tak tengok penonton, dia buat ikut dia. Ada orang je yang menonton lakonan dia. Kan? Tapi kalau dia deklamator, dia mesti berinteraksi dengan penonton. Ya, dengan penonton. Teater pun sama. Teater kalau berlakon, dia mesti interaksi dengan penonton. Sebab dia secara langsung. Kalau drama TV tak. Dia tengok. Kan? Seorang-seorang kan. Sebab pandai dia kamera je lah yang bergerak kan. Tukar sekejap kat tangan dia, sekejap kat muka dia. Betul tak? Betul. Jadi itulah medium-medium yang banyak dalam seni persembahan. Itu belum lagi yang berbagai-bagai lagi. Kan? Dia punya ruang sembahan tu. Kan? Tapi untuk ruang deklamasi, secara umumnya untuk masa yang singkat ini, inilah yang Aina kena lakukan. Pertama, pernafasan, sebutan, artikulasi. Artikulasi, sebutan, kena selalu buat ni. Tu. Maming tu. Supaya tak termakan kata. Kan? Kalau sebut-sebut tersasul. Tu latihan tu perlu dibuat sebelum buat persembahan nanti, merakam. Latihan tu dalam 2-3 hari ni buat. Selalu pagi-pagi, tak usah gigi lagi kan. Buat lah tu. Dalam bilik air apa kan. Lantaklah mak nak kat apa pun kan. Dulu masa saya belajar benda-benda ni kan, memanglah ramai kawan-kawan sebilik semua mak bengang kan. Kena pula yang ambil engineering tak ada mengena kan, duduk satu bilik, mengaruk ada kan. Jadi biasa. Jadi dekat rumah pun sama. Kalau saya berlatih puisi, biasanya memang tak berapa beradab lah. Tapi pada saya di bilik air tu lah tempat yang paling selesa. Sebab apa, bila saya melontarkan suara dia bergema. Sama macam nyanyi juga. Nyanyi pun dia perlukan ada suara apa ni, reverb dia, ada echo dia kan, pun sedap sikit. Jadi yang ini pasti kalau boleh rakaman tu rakaman tu kena ada sedikit lah reverb ke. Jangan banyak yang bunyi bereko-eko berlayer-layer. Kita tak nak ada yang merdeka di sini tak nak. Kalau boleh reverb sikit, macam menyanyi pun dia tak boleh. Siti Liza kalau menyanyi, dia tak guna mikrofon dia baik, apa semua, dia pun tak dapat suara dia sedap tu. Dan dia menyanyi pun penat. Jadi pastikan alat untuk merakam suara tu ada connection dengan mixer lah, ataupun apa-apa yang berkaitan. Kerana supaya kualiti rakaman tu dapat dengar suara awak dengan jelas dan boleh sedapkan lagi tone awak. Sebab tone awak tu adalah tone deklamator. Dengan bongkak pula. Tone awak tu esok akan datang, dia akan lagi membesar dan dia akan boleh potensi tu. Sampai awak jadi anak 3 pun awak boleh lagi jadi juara. Kan? Tak ada masalah, no problem. Tak tahu lah cikgu nak ke jadi ni kan. Jadi juara kan. Dia juara kena train betul kan. Okey. Setakat ni ada soalan. Tadi intonasi tadi saya dah beritahu. Lepas tu tadi artikulasi dan pernafasan, itu saya cakap latihan pernafasan. Awak kena buat ni latihan vokal. A, E, I, O, U tu. Dia bukan ada bunyi H, tak nak. Dia mesti I, O, U. Ni kena latih. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut, sebut huruf vokal. Dan awak punya diaphragm ni
di antara pusat awak dengan rangka awak tu ada diaphragm nama dia yang menyimpan segala udara. Jadi udara ni bila ada sedut dia akan kembung. Pastikan ada sebut naik nafas. Benda tu kembung naik. Bila lepaskan nafas, dia mengecut. Itu teknik pernafasan yang betul. Lepas tu awak dah boleh jadi penyanyi. Ya, betul. Ni saya cakap, ini ilmu vokal tau. Cikgu saya Siti Hajar yang ajar saya satu semester. Dia ajar saya vokal. Kena hauk saya tahu. Dia tu garang. Tapi yang garang bagus. Nak cepat belajar. Disiplin. Tapi sekarang ni dah tak ada. Sekarang ni kita banyak kasih sayang lah. Ngajar anak murid. Betul cikgu? Garang-garang dia menyampah untuk kita. Betul tak? Awak suka yang garang ke awak suka yang kasih sayang? Aina. Nombor satu cikgu yang awak suka. Mengikut cerita. Yang kasih sayang lah. Yang kasih sayang cikgu Nur Syikin. Betul tak? Dia garang tak? Garang. Okey. So yang tadi pernafasan you kena buat. Itu kena buat. Kalau tak bertanding pun pagi-pagi buat je. Okey, lepas tu jogging kat keliling rumah, jogging. Supaya pernafasan berjalan. Lepas tu masa buat tu, masa sebelum nak buat persembahan, buat ni. Awak tahu awak pernah bersukan? Pernah. Awak buat apa ni orang panggil losing, kelonggaran. Stretching. Ni stretching. Panggil adik awak, ketuk belakang awak sambil sebut ketuk belakang tu. Ketuk dia tangan ni, keluarkan angin dia. Jangan sampai tersekat. Ni picit sikit. Dia betul ni. Nampak tak? Nampak tak? Itulah orang seni. Cerita dia. Jadi kena orang ngaji Quran pun macam itu ke? Mesti kena buat benda ni. Angin dia keluar cantik. Selain daripada semayang lah. Semayang tu pun exercise juga tu kan. Jangan turun kan. Tapi buat exercise lebih sikit kan. Ni. Macam itulah. Bukan untuk kurus ni. Ni untuk belum kurus belum lagi. Saya tak ajar lagi untuk kurus. Sebab saya pun tak kurus-kurus sampai sekarang. Jadi ini ajar untuk keluarkan nafas, suara, lontar suara. Jadi bila kita boleh kawal suara kita. Berapa besar kita nak, berapa tebal yang kita nak, berapa tinggi yang kita nak. Soalan. Tadi dekat rangkap yang kedua. Rangkap berapa? 5. Rangkap 5. Dekat satu nafas. Dekat mana? Putus. Dekat mana? Bait yang Bait yang kelima, baris yang kedua. Okey. Cikgu sering katakan kita satu nafas semua. Kalau ikut internasi sering dipeduli, marah, atau di-charge. Dia ada apa nama? Macam perkataan disebut. Suruh kata. Suruh kata. Tak perlu. Jangan nanti macam robot. Saya beritahu tu hanya pada waktu-waktu yang sesuai saja. Contohnya di hujung perkataan contohnya. Ataupun perkataan-perkataan yang memang penting, yang mungkin hujung setiap perkataan ataupun di hujung perkataan tu membawa perasaan. Tak kisahlah perasaan tu, contohnya tadi saya beritahu adiwira negara. Contoh kan, itu dia bermain dengan itu. Disalah ertikan. Kan? Itu nak ujung-ujung tu. Kan? Nak ujung-ujung tu. Kalau tengah-tengah nanti dia ganggu, dia tak jadi satu nafas. Kan? Awak main dengan suku kata tu, kalau tak jadi robot nanti. Aduhai, merekakah yang memanggil namamu
ketika, kan dia suku kata tu. Jangan. Tak jadi nanti. Kan dari hujung-hujung dari hujung-hujung kan, tanggungjawab bersatu. Contoh kan dia nak main kat hujung-hujung tu boleh. Kan, virus menular tidak bersempadan, menggegar dunia. Contoh yang tu mula-mula perlahan lagi, tone masih rendah, tu masih lagi boleh bermain dengan sukata. Di hujung itu pun di hujung-hujung di hujung-hujung baris, kan lepas tu jangan salah anggap yang tu dia kalau tak kena tu bunyi dia nanti kan kau adiwira yang cekal berdiri di saf hadapan. Tak payah pun tak apa suku kata tu. Sebab dia macam tak berpenting sangat kan dia tu betul permainan dia pun belum bermula lagi. Permainan belum bermula di hujung perkataan, permainan belum bermula. Kan mungkin yang kedua, yang ketiga ataupun yang mula-mula kan, aduhai merekakah. Merekakah. Itu lagi sedap daripada merekakah. Dia macam tak kena, dia macam dibuat-buat kan. So banyak benda yang kena bijak kat situ untuk diaturkan. Okey. Kalau Aina cuba satu rangkap. Yang mana? Atas. Cuba rangkap pertama tu. Yang pertama pula. Bagi Cik Syari dengar. Okey. Aduh, mereka yang memanggil nama ketika amanah dan tanggungjawab satu. Kurang dia punya tu dia macam mendata sangat. Aduhai awak, tapi harap awak dapatlah dia punya jiwa puisi tu. Sebab apa, jiwa tu masih lagi bila baca yang pertama tu tak masuk lagi. Sebab aduhai dia macam aduhai tu tak membawa maksud tu. Maksudnya dia tak menarik untuk orang beritahu kan, untuk diajak gitu kan. Jadi Kak Aina kena aduhai. Tak payah aduhai. Dia jangan aduhai kan, aduhai kan, dia mesti ada jiwa kat situ. Mungkin baru dapat kan nanti akan nak latih kena buat dia. Merekakah yang memanggil namamu ketika, dia tak adalah memanggil namamu ketika amanah dan tanggungjawab bersatu. Dia macam dia tak macam dia macam kosong gitu. Kosong tau Aina, dia masih kosong lagi. Kosong gitu. So kalau boleh isikan dia. Aduhai. Aina, mereka tu dia suka sebut mere tu macam double R. Mereka itu kan meleyit. Meleyit tu tak nak. Itu dah memanjangkan perkataan tu kan. Maksudnya merekakah. Dia tak sebut mereka cikgu, takkan kan. Mereka cikgu, itu dah macam India tau. Iya, mereka cikgu. Dia manjangkan perkataan, mandai je. Padahal dia punya bahasa dia yang kena panjang. Bahasa kita tak perlu. Yang kita jangan mereka cikgu. Mereka cikgu. Itu kan dalam ni cerita kartun apa tu? Kartun si apa tu? Yang India tu, yang kartun boy kan. Tu cerita dia. Okey, jangan lirik-lirikkan perkataan tu. Merekakah yang memanggil namamu. Dia tak namamu. Dia tak ada kan. Namamu. Dia memanggil namamu ketika amanah dan tanggungjawab bersatu. Dia gitu. Bersatu kan. Memang dia kena buat tanda soal tu, memang kena ada bunyi nada tanya-tanya. Kan bersatu terdengar segenap. Saya buat satu baris ya. Aduhai. Merekakah
yang memanggil namamu ketika amanah dan tanggungjawab bersatu. Pun boleh. Pun boleh. Ini dah boleh masuk pertandingan peringkat negeri lah cikgu lepas ni. Lawan dengan Cikgu Malik tu. Tengok macam mana. Cikgu Malik tak dapat juara lagi kan. Tapi kalau boleh lawan biar dia cross je kan Cikgu Malik tu. Kenal Cikgu Malik Cikgu Malik kenal? Oh tak kenal. Dia nak juara, dia nombor 3 tahun ni. Jatuh nombor 3. Sebelum ni juara lah. Sebelum ni dia naik juara, tak pernah juara lagi. Okey. Yang juara tahun ni tempat kedua ada seorang lah, cikgu juga rasanya, Cikgu Faiz ke apa nama dia. Sekolah mana Karen? Saya tak pasti, saya tak ingat Cikgu Faiz tu. Jadi yang juara tu lawyer. Atika Puspa nama dia. Orang Sarawak, ikut laki dia kerja sini. Ni peringkat negeri, peringkat apa Ni peringkat negeri dan Atika wakil negeri Johor lah, macam saya dulu lah kan. Dia pergi kebangsaan dah ni, dia dah pergi kebangsaan. Lambat lagi kebangsaan ni, bulan depan. Ni bulan depan. Okey. So Aina, ada soalan lain? Cikgu ada soalan lain? Dah pukul 6.30. Bolehlah nanti Aina cuba dululah Aina. Kita dah rekod benda ni, nanti saya bagi rakaman dia. Dengan suara tu pun saya dah bagikan. Itu pun dah bagi, tapi yang itu pun macam tak berapa ni sangat. Tapi yang ini kita dah macam bedah lagi kan, apa semua. Nanti saya bagi rakamannya. Okey. Untuk rujukan saya pun rujuk juga, nanti saya cuba juga buat. Dia mesti salah satu lah cikgu, benda lain tak ada lah cikgu. Yang penting sekarang suara dah ada, apa dia punya tugas-tugasnya dah ada, dia punya apa nak dibetulkan dah ada. Cuma sekarang ni apa yang ramai di Kremator tak dapat ialah faktor X tu, iaitu jiwa tu. Orang kadang orang payah nak sebut jiwa macam mana jiwa tu. Jiwa tu dah tentulah semua gabungan tu, penghayatan apa semua nanti semua akan jadi jiwa lah. Dan salah satu dah sebut tadi visual. Ada visual dalam kepala. Setiap kali baca tu ada visual. Ada yang boleh divisualkan. Dikaitkan dari situ mungkin dapat jiwa tu. Jangan ingat tadi mak masak ikan pari sedap, kejap lagi aku nak makan ikan pari kan. Jangan ingat alamak takut aku lepas ni tak menang ke tidak. Itu masa baca tu dah tak ada dah itu. Masa baca tu mestilah buat sehabis baik dan tumpukan pada apa yang dah kita latihkan. Maksudnya itu. Maksudnya tumpukan pada tu. Jangan fikir benda lain. Betul ke juri ni tengok aku ni elok ke? Dengar tak suara tu, rakaman ni? Suara dengar. Kadang-kadang kita terganggu. Yang dalam soal yang baru ni, cara yang baru ni, norma baru ni, cara bertanding ni, salah satu dalam mengganggu fikiran kita ialah suara kita ada masuk tak? Dia orang nampak kita tak? Technical okey tak? So banyak benda yang kita nak kena fikir sendiri-sendiri. Seorang. Jadi kalau ada fikiran tu, dia akan ganggu bacaan kita. Bila ada ganggu bacaan kita tak keluar visual yang kita nak maksudkan dalam kepala kita keluar benda lain, mulalah akan lupa, tergagap dan sebagainya, tersasul kan. Maka besar tu bila potong tersasul, tunggang langgang rangkapnya atas turun bawah turun atas pun masalah juga, maka besar juga kan. Jadi yang penting sekarang ni kita nak jadi baik daripada yang lebih baik daripada yang lain kan, terutama anak murid Cikgu Rohaya Dayun lah. Kan, dia tu dedikasi sangat. Banyak. Kenal Cikgu Rohaya Dayun, kenal? Kenal. Dia banyak menang kan? Ya, kan. Jadi dia punya dedikasi tu sampai bawa ke rumah dia, makan minum satu hari, makan tengah hari, latihkan budak tu apa semua. Dia macam itu. Dan dia pula memang pernah, dah melalui tandingan dan semua, cuma tak pernah menang kan. Kalau deklamasi dia memang tak pernah menang lah. Tapi untuk pemahaman dia tentang konteks sayembara tu,
dia faham lah apa kehendak macam mana orang yang baca tu memang boleh menang gitu kan. Baru ni dia dapat anugerah tau Cik Sarin. Dia tahu saya memang ada dalam grup penulis, jadi kita memang saya tahulah perkembangan dia, anugerah sastra Johor gitu kan. Dia sangat hebat penulisan lah maksudnya. Ya, dia penulisan, dia penyampaian puisi pun bagus dia kan. Cuma dia tak sampai tahap pertandingan lah kan. Kalau pertandingan memang dia confirm dia kalah punya. Dia patut menang, kalau dia nak menang pun masa umur dia 20 lebih lah. Oh, itu yang menyebabkan kadang-kadang kita kurang, macam kita mungkin boleh menang tapi kenapa macam tak cukup tu sebab apa Yang lupa perkataan tertinggal. Lupa. Itu boleh dibuatkan lah. Artinya kalau nak menang nak jadi juara mesti target sebelum 40 mesti jadi juara. Itu cerita. Lepas 40 gigi dah tak ada, pakai gigi palsu, sebut tembus S, sebut apa ni tersekat, macam-macam lah. Sebutan tak clear. Tanya Aina tu, umur beli gigi cukup tak? Gigi tak cukup, dia akan terganggu, dia akan masalah. Betul, kalau yang mana pekak memang tak boleh masuk kan, ataupun yang mana yang bisu tak boleh cakap. Dia macam Piah Habib kan, walaupun dia terkenal Piah Habib, tapi dia tak boleh masuk pertandingan. Dia tentu punya confirm kalah, awal-awal masuk dah kalah kan, sebab sebutan dia tak betul kan. Sebab tu kadang ada orang yang otai-otai masuk, dia orang minat kan, dia masuk sampai habis, sampai tua dia tak pernah menang. Sebab apa? Yang itulah dia punya masalah dia. Saya pun ada kerisauan saya masa saya tak juara kebangsaan. Sebab apa? Saya masuk umur saya 14 tahun, tingkatan 2. Saya masuk umur saya tingkatan 2. Lepas dah tingkatan 2 tu baru saya ni. Lepas 2015 umur saya baru 38, 37. Baru menang. Berapa tahun tu punya masa tempoh untuk jadi juara tu kan. Lama sangat saya tunggu kan. Sebab apa, saya punya apa ni cepat ni, perasaan gemuruh. Masa tu tak berguru. Masa tu tak berguru. Action. Katanya tak payah cikgu lah, gini-gini apa semua. Aku dengan cara aku baca dengan cara aku, tak ada orang faham pun. Gini-gini kan. Tapi masuk tak pernah menang. Masuk tak pernah menang. Dia kalah je. Pergi kebangsaan 7 kali kalah. Pergi negeri beberapa kali pun sama. Pergi dulu pun ada pertandingan daerah pun sama. Beberapa kali pun kalah. Sebab apa? Aku dengan cara aku. Aku nak cara aku kan. Jadi padahal pertandingan dia ada garis panduan. Dia bukan cerita pasal sedap kau baca. Bukan cerita elok cara kau penyampaian awak tu elok. Tak. Dia ada kriteria penilaian ni kan. Walau macam mana sedap pun kamu baca, suara kamu hebat macam mana pun, tapi kalau tak ikut kriteria penilaian tu, dah tentu anda akan tewas. So misi pertandingan memang itulah gaya dia. Dia tak ada pertandingan tu awak dia ada diskriminasi dari segi soal penilaian. Dia tetap ikut garis panduan. Sebab tu siapa juri pun dilantik, dia akan ikut skema pemakahan tu dan dia akan lihat kan, dia bukan kira kau perempuan cantik apa semua kau menang lah. Sebab juri bukan seorang, juri ada peringkat negeri 3 orang, peringkat kebangsaan 5 orang kan. Kalau 3 orang ni kata apa kau cakap ni pasal dia pula menang, padahal dia pilih sebab dia cantik kan, contoh kan. Tapi rupanya tak betul pilihan dia. Jadi yang lain ni mengikut kriteria 4 lawan 1, 4-1 dia kalah kan. So anda tu tak menang juga kan. So tak ada cerita pasal juri tak adil, tak ada. Ataupun tak ada cerita dikatakan pertandingan subjektif, pun tak ada juga. Sebab berpuluh tahun saya masuk, saya tahu siapa yang menang tu memang achieve. Walaupun saya tahu pada waktu tu ada yang lagi sedap baca, rupa dia tertinggal satu perkataan. Contohnya tahun lepas 2020, tahun lepas budak sekolah menang tingkatan 6. Johan kebangsaan melawankan orang-orang yang otai-otai dah 5-6 kali, 7 kali masuk. Dah kenapa dia ni tak menang? Rupanya otak dah ni, memori dah jam, dah kena tukar, kena buat reboot balik. Yang atas ke bawah ke atas, patutlah kalah. Yang mana tak tengok puisi tu, teks tu, kita anggap macam lancar aje sebab dia orang profesional. Dia masuk tu maksudnya tak ada maksimum umur Tak ada maksimum apa?
Umur. Maksudnya Umur masuk je lah maksudnya. umur sekarang paling rendah boleh masuk umur dia 16 tahun. Oh, jadi tingkatan 16. yang macam budak tadi tu, dia tingkatan 6 tu, dia lawan je lah dengan budak, dengan orang dewasa yang Dengan tua-tua tu angkatan kan. tentera, berada tentera, berada polis. Betul lah. Dalam kemasaan tu dia ada polis. 14 buah negeri, 15 wilayah Sultan Labuan dengan Putrajaya Labuan. Lepas tu 2 institusi iaitu polis dengan tentera. Tentera pun ada hari ni, petang ni dia buat pertandingan angkatan tentera untuk memilih wakil kebangsaan. Dia orang akan pakai baju tentera masa pertandingan akhir kebangsaan nanti. Ada polis. Dulu IPT, Institusi Pilihan Tinggi. Saya pernah wakil Institusi Pilihan Tinggi 2 kali. Saya wakil IPTA seluruh Malaysia. 20 orang tu. Yang saya masuk menang, saya wakil negeri Johor. Saya menang kebangsaan wakil negeri Johor. Yang tu saya tengok. Yang tu pun saya tengok juga. Itu saya wakil negeri. Saya dapat wakil negeri saya sendiri. Alhamdulillah lah, saya menang untuk wakil negeri saya. Okey lah. Macam yang baru ni menang, yang negeri punya 21, dia orang Sarawak. IC dia Sarawak. Orang Sarawak tapi dia menetap di sini. Dia bawa nama negeri Johor. Jadi dia pun peserta bengkel saya gitu kan. Alhamdulillah lah. Dia Malik pun masuk bengkel saya gitu. Okey lah, dia nombor 3 lah kan. Dapat. Saya bukan juri masa tu. Semua juri orang lain. Cuma itulah kalau dekat sekolah saingan di negeri Johor ni dah tentu tak lain tak bukan sama ada sekolah di Pontian ataupun sekolah di Pahit Raja kan. So itulah saingan yang saya dapat. Johor Bahru mungkin ada cikgu-cikgu yang ada guru tertinggi ada yang faham tentang ni kan reklamasi. Itulah. Tapi Batu Pahat setakat ni memang itulah cikgu kan. Cikgu Ruhaidah Yun. Dan kali ni dia rajin bakar anak murid dia. Rajin. Dia banyak masa. Dia pun tak banyak masa sebenarnya. Dia lagi teruk juga. Tapi yalah budak minat lah. Budak macam dia minat. Dia minat, dia tak kira penat kot kan. Betul, dia minat. Minat sangat. Tapi okey lah, cikgu pun minat juga ni. Tengok boleh Google Meet ni petang-petang ni kan. Okey lah. Tinggalkan benda lain. Tapi budak belajar saya boleh belajar lah. Baik. Jadi itulah saya ucapkan ni lah, selamat berlatih lah. Nanti kita jumpa sikit lagi. Bila last? Dia tarikh sebenar dia tulis 10 September kan. Tapi dekat poster 20 September. Hantar video 2 September. 10 September hantar video. Dia hantar video ke atau buat rakaman langsung? Hantar video. Video. Biasanya macam Aina hari tu. Mula-mula masa dia mula bertanding tu dia hantar video. Lepas tu dia pilih siapa yang boleh masuk final. Dia buat secara langsung. Google Meet lah. Ataupun guna Zoom. Masa tu. 2 kali lah masuknya dia. Okey. Aina pernah menang. Yang tu lah tu, yang sajak anti dadah tu. Dia pernah menang. Anti dadah tu dia masuk. Masa tu mula-mula dia hantar video. Lepas tu dia dapat masuk final. Lepas tu kena buat live. Tu dia dapat nombor 2. Alhamdulillah. Nombor 1 sekolah mana ini? Lupa. Ni peringkat negeri Johor kan? Itu tak daerah. Daerah Batu Pahat. Siapa anjurkan tu? Daerah Batu Pahat? AADK. AADK. Sebab sajaknya bertemakan anti dadah. AADK. Baik. Okey. Jadi saya bertanding macam ni lah Aina ni. Masuk AADK, masuk sketsa anti dadah, masuk macam-macam lah. Yang sponsor sekolah dulu. Yang ni Sarin lagi banyak je Sarin. Yang kali ni
Sebab dia macam wajibkan semua sekolah. Lagi ramai lah. Lagi banyak. Yelah, Cabaran benda dia lagi hebat lah. Yalah, benda pun tengah PDPR, memang dia kata tak ada masalah lah untuk cikgu nak buat benda-benda ni, dia kata kan. Semua boleh fleksi. Okey lah, insyaAllah boleh. Dah ada pengalaman tanding, naik juara tu, boleh lah. InsyaAllah, kita tengok macam mana. Tapi pastikan betul-betul ni, energetik sikit kan. Ada energetik sikit. Kadang-kadang dia kalamatur berbeza-beza. Ada yang cara dia lain, ada yang cara dia lain kan. Tapi secara basic asasnya, itulah dia. Yang Sebab perlu tahun dilakukan. yang sebelumnya Cik Syarah ingat tak, saya pernah bawa budak saya tu ada 2 kali. Satu kali tu budak tu yang tingkatan 5 tu, yang budak tingkatan 3 tu dia sajak, Dia baca kat depan. dia baca okey. Itu bersemuka lah kan, masa belum ni. Tapi yang menangnya tu, bila saya tengok balik, yang menang tu yang caranya yang lama lah cara sajaknya tu. Yang kalau dia sebut satu perkataan tu, dia sebut satu-satu dia punya tu. Dia punya tuku kata tu. Yang menang? Yang menang pula. Masa tu. Yelah, Masa tu kan. siapa juri? Siapa juri? Saya pun tak kenal. Oh, dekat mana pertandingan? Masa tu dekat itu. Oh, dekat perguruan. Perguruan. Tapi masa tu pun saya baru belajar, jadi saya pun tak tahu itu cara yang salah tu, saya tak tahu. Jadi saya pun tak terima je lah salah kemenangan masa tu. Yelah. Sebab kita pun tak faham sangat kan masa tu macam mana. Tengok peringkat pertandingan lah cikgu. Kan, kalau kata pertandingan tu macam mana, dia penting juri tu, pemilihan juri tu macam mana kan, gitu. Kan, kalau di juri tu dia pernah bertanding peringkat negeri, dia pernah bertanding peringkat kebangsaan, dia mungkin juri tu faham tentang macam mana penilaian, nak menilai puisi deklamator bagaimana. Tapi kalau dia ambil yang tak ada pengalaman yang itu, so benda standard tu sampai situ lah cikgu. Faham. Kalau menang lah. Macam itu kan. Jadi kalau katalah kita bawa Aina pergi ke peringkat kebangsaan, dah tentulah penilaian dia jauh tu cikgu kan. Dia punya range dia jauh. Gitulah. Jadi kalau Aina kena banyak lagi berlatih apa semua. Dan jangan tinggalkan lah. Maksudnya benda ni macam dibiasakan. Maksudnya kat sekolah tu selalulah buat benda-benda macam kalau kata cikgu agama buatlah pertandingan sajak Islam ke kan, sajak yang ada unsur Islam contoh kan. Cikgu sains pun boleh buat cikgu sajak sains kan. Jadi adalah ramai orang yang budak-budak pelapis yang kita boleh ni kan, groom. Jadi ada pertandingan tu, ada hadiah sikit, okeylah budak-budak suka. Jadi benda tu momentum lah untuk Aina sentiasa masuk bertanding. Kalau dia nampak Aina je dah orang tahu dah, lama juara ni lah ni kan. Jadi benda tu lama-lama dia groom. Dia kata asal puisi je mesti Aina, asal puisi je Aina. Macam saya lah kalau kat universiti, asal puisi je saya kan, contoh macam itu kan. Jadi kita fokus pada apa yang kita kan, kita fokus apa yang kita nak buat tu, kita tahu yang hobi kita yang lain yang boleh kita jalankan. Contoh yang itulah. Gitulah cerita cikgu kan. Tapi nanti apa-apa nanti saya suruh dalam minggu ni, saya suruh Aina berlatih dulu. Nanti kalau dia dah confident sikit, saya rekod suara dulu. Bagi saya dengar. Boleh? Kalau misal kata dia dah yakin dengan suara pun dah okey, baru suruh dia buat gaya sekali lah. Yang penting apa yang saya terperanjat tadi, sebab bacaan dia berlain pada yang tadi. Yang hari tu, yang masa bertanding hari tu. Yang tu kalau kata menang, ialah memang menang. Mungkin di kalangan orang yang lain mungkin tak ada yang meletup-letup kan, yang kata yang ni. Tapi kali ni kalau Aina bertanding benda yang sama, dia jarak markah dia jauh lagi.
Mungkinlah juri tu, kita tak tahu siapa jurinya kan mungkin jarak makannya jauh Yang lagi. penting cara dia baca tu betul lah kan. Kita pergi bertanding pun tak memalukan diri kan. Betul. Macam cikgu hantar, wah ini maksudnya pertandingan ni ada kualiti. Maksudnya kalau kalah pun kita tak ada kualiti dia. Bermaruah. Salah yang Ada bermaruah. maruah, kalau bermaruah kan. Ya, betul. Tewas bermaruah. Jadi tak malulah Terima saya kasih, kita. Terima kasih banyak meluangkan masa. Terima kasih. Baik. Dengan penyampaiannya yang jelas rasanya. Saya pun faham. InsyaAllah nanti kita cuba buat. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Cik Syarin. Semoga selamat berjaya lah. Nak cakap? Doakan kami Cik Syarin. Ya, saya doakan. InsyaAllah. Amin. Amin. Nanti Ana cuba dulu Okey, cikgu. Terima kasih. Ambil gambar jap. Ni saya ambil gambar Ambil gambar nanti bagi Cik Syarin. Okey, dah. Okey. Dah, saya boleh keluar ke apa? Sekejap, tadi Cik Syarin ada buat thumbs up Kenapa tak boleh? Alah, kami tak nampak. Saya dah terambil yang Ada tamu lagi? Dah. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Cik Syarin Semoga Allah permudahkan bagaimana Sama insyaAllah. Saya ikhlas membantu insyaAllah. nampak keikhlasannya sangat. Okey. Macam mana nak keluar ni? Alamak. Ya, ada rekod lah. Alamak. Tak apa, tekan warna merah tu. Nanti sharekan rekod kat saya boleh tak? Boleh. Boleh Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey Aina, selamat InsyaAllah. Mana pula nak keluar benda ni Aduh, dah tak jumpa. Aduh. Tiba-tiba macam dah tak dapat cari pula nak keluar kat mana. Okey.